Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Siap Siaga Sebelum Tidur. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Siap Siaga Sebelum Tidur ini terdapat pada muka surat 50 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.3.1 mendraft dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mendraft dan menghasilkan penulisan tidak berformat mengenai siap siaga sebelum tidur. Kedua, membaca dan menjelaskan 3 maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons mengenai siap siaga sebelum tidur. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mendraft dan menulis sebuah penulisan tidak berformat mengenai siap siaga sebelum tidur secara berperenggan. Kedua, murid berjaya membaca dan menjelaskan 3 maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons mengenai siap siaga sebelum tidur. Murid-murid, apakah tindakan yang perlu kamu lakukan sebelum tidur pada waktu malam? Bagus. Antara perkara yang patut kamu lakukan sebelum tidur pada waktu malam, murid-murid hendaklah mengunci pintu rumah terlebih dahulu sebelum tidur. Tujuannya untuk mengelakkan daripada penceroboh ataupun penjenayah masuk ke dalam rumah sewaktu kita sedang tidur. Perkara ini juga dapat mengelakkan daripada penjenayah mencuri barang berharga di dalam rumah kita. Selain itu, murid hendaklah mencabut palam daripada soket di dinding rumah. Tujuannya untuk mengelakkan daripada berlakunya litar pintas. Perkara ini boleh menyebabkan kebakaran. Oleh itu, murid-murid mestilah mengutamakan keselamatan pada waktu malam. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama membaca dan menakul maklumat tersurat dan tersirat mengenai siap siaga sebelum tidur. Baiklah murid-murid, kita dapat lihat halaman buku teks yang cikgu tunjukkan di sini merupakan maklumat siap siaga sebelum tidur. Dan di sini sudah ada 5 gambar. Oleh itu kita lihat gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama menunjukkan Encik Nazri memberi nasihat dan juga berpesan kepada anak-anaknya mengenai langkah-langkah keselamatan sebelum tidur. Dan di situ juga sudah dinyatakan penyataan. Penyataan inilah yang dikenali sebagai maklumat tersurat ataupun idea tersurat. Dan kita baca sama-sama ya. Encik Nazri kursus di Kuala Lumpur berpesan langkah-langkah keselamatan sebelum tidur telah diajar, dan penyataan ini merupakan maklumat tersurat dan kita perlu memberikan penjelasan ataupun alasan ya, alasan mengenai mengapakah Encik Nazri memberikan nasihat kepada anak-anaknya mengenai langkah-langkah keselamatan sebelum tidur. Bagus. Tujuan Encik Nazri memberikan nasihat kepada anak-anaknya mengenai langkah-langkah keselamatan sebelum tidur adalah untuk memastikan keselamatan ahli keluarganya terjamin. Penjelasan inilah ataupun alasan ini dikenali sebagai maklumat dan juga idea tersirat. Pandai. Seterusnya kita lihat gambar yang kedua merujuk kepada isi yang
pertama. Isi yang pertama itu dapatlah kita lihat Ibu Afifi sedang mengunci pintu pagar, tingkap dan jeriji boleh laras. Dan maklumat inilah ataupun penyataan ini sebagai maklumat tersurat. Oleh itu kita perlu memberikan alasan yang sesuai. Mengapakah Ibu Afifi mengunci pintu pagar, tingkap dan jeriji boleh laras? Ya, penjelasan inilah dikenali sebagai idea ataupun maklumat tersirat. Mari kita lihat maklumat tersirat di sebelah kanan itu ya. Tujuannya adalah untuk mengelakkan perompak pecah masuk ke dalam rumah. Dan maklumat inilah dikenali sebagai maklumat tersirat. Seterusnya kita lihat gambar yang ketiga, iaitu isi yang kedua. Isi yang kedua ini merupakan ataupun merujuk kepada Ibu Afifi memberikan nasihat kepada anaknya supaya tidak kongsi maklumat ketiadaan bapa dalam media sosial. Pernyataan inilah merupakan maklumat tersurat. Bagus. Dan kita lihat penjelasan ataupun alasan yang sesuai, iaitu tujuannya Ibu Afifi menasihati kepada anak-anaknya supaya tidak kongsi maklumat ketiadaan bapa dalam media sosial adalah untuk mengelakkan daripada mengundang penceroboh datang ke rumah. Itu merupakan maklumat ataupun idea tersirat. Bagus. Seterusnya kita lihat isi yang ketiga, gambar yang keempat. Dan di sini kita dapat lihat ya, Afifi sedang cabut palang pengecas telefon. Dan maklumat inilah ataupun pernyataan ini merupakan maklumat tersurat. Oleh itu kita perlu berikan alasan mengapakah Afifi perlu mencabut ya palang pengecas telefonnya. Bagus. Tujuannya untuk mengelakkan daripada telefon meletup dan terbakar. Dan penjelasan ini merupakan idea dan juga maklumat tersirat. Dan kita lihat gambar yang terakhir, iaitu penutup. Penutup di sini kita dapat lihat Ibu Afifi puji tindakan bijak. Dan kita perlu berikan alasan mengapakah Ibu Afifi memuji tindakan bijak anak-anaknya itu. Untuk pengetahuan murid-murid, tujuannya adalah untuk memastikan anak-anak sentiasa terus patuh arahan keselamatan. Ialah apabila kita memberi pujian kan, contohnya bagus, pandai, hebat, pastinya seseorang itu akan terus bersemangat dan bermotivasi untuk melakukan sesuatu perkara yang baik. Dan maklumat mengenai anak-anak sentiasa terus patuh arahan keselamatan ini merupakan maklumat ataupun idea tersirat untuk menjelaskan maklumat tersurat tadilah, iaitu ibunya memuji tindakan bijak. Oleh itu dapatlah kita faham mengenai maklumat tersurat dan maklumat tersirat berdasarkan gambar yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Seterusnya, ini ialah draft isi 2 yang perlu murid huraikan untuk ditulis secara berperenggan dalam penulisan nanti. Maksudnya, murid-murid perlulah menghuraikan draft bagi isi yang kedua ini untuk ditulis dalam bentuk perenggan dan dijadikan sebagai satu ayat yang lengkap lah kan. Dan kita lihat di sini draft yang cikgu nyatakan yang berwarna merah ya, di tengah-tengah dalam jadual itu, masuk bilik, layari media sosial. Dan di sini kita mahu menjelaskan draft tersebut, iaitu huraiannya kita lihat di sebelah kanan itu ya murid-murid. Azrul dan Afifi masuk ke dalam bilik untuk melayari
media sosial iaitu Facebook dan Instagram. Dan kita dapat lihat di situlah ya, huraian ini telah pun menjelaskan draft yang telah dinyatakan di sebelah kiri kamu itulah, iaitu di bahagian draft masuk bilik layari media sosial. Dan kita lihat seterusnya draft yang kedua yang di tengah-tengah tu, ingat pesanan ayah, larang kongsi maklumat ketiadaan bapa. Dan kita lihat huraian ataupun ayat untuk kita menjelaskan draft yang kedua inilah. Kita lihat di situ ya, di sebelah kanan. Ibu Afifi mengingatkan anak-anaknya terhadap apa? Terhadap pesanan ayah lah kan. Murid lengkapkanlah ya ayat ini supaya melarang mereka untuk apa? Untuk kongsi maklumat sewaktu ketiadaan bapa. Murid lengkapkanlah ayat ini. Dan seterusnya kita lihat draft yang seterusnya bagi menjelaskan isi yang kedua ini, yang terakhir di bawah itu ya murid-murid, larang kongsi status lokasi undang penceroboh. Dan kita lihat huraian ataupun ayat untuk menjelaskan draft tersebut. Lihat di situ ya. Antara maklumat yang dilarang oleh ayah seperti melarang anaknya apa di situ lengkapkanlah di situ rumahnya kerana boleh mengelakkan daripada mengundang apa? Lengkapkanlah, iaitu rujuk balik draft yang di sebelah kiri itu ya, datang ke rumahnya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami draft untuk menghuraikan isi yang kedua ini dengan menggunakan ayat yang sesuai dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, ini ialah draft isi 3 yang perlu murid huraikan untuk ditulis secara berperenggan dalam penulisan nanti. Dan di sini Cikgu Afan sudah pun nyatakan draft yang tulisannya berwarna merah, iaitu kita lihat draft yang pertama, Afifi terpandang telefon. Dan kita mahu menghuraikan ataupun mahu menjelaskan draft tersebut dengan ayat yang lengkap. Lihat dia di sebelah kanan itu, sebelum dia melelapkan mata, ... lengkapkanlah ayat ini dengan draft tadilah, iaitu Afifi terpandang telefon yang masih dicas pada soket di dinding biliknya. Dan kita dapat lihat seterusnya draft yang kedua di situ, tidak tidur bersama telefon yang dicas, cabut palang pengecas telefon. Dan kita mahu menjelaskan dan juga menghuraikan draft tersebut dengan ayat yang lengkap. Lihat di sebelah kanan itu, Cikgu Afan sudah bantu murid-murid. Murid-murid hanya lengkapkan sahaja dengan draft yang cikgu nyatakan di situ ya. Dia ... lalu dia segera mencabut apa? Mencabut palang. Rujuk balik draft yang di sebelah kiri itulah. Dan murid-murid kita dapat lihat seterusnya draft yang ketiga di bawah itu, cas berlebihan, meletup dan terbakar. Kita dapat lihat ayat ataupun huraian untuk menjelaskan draft tersebut. Cikgu Afan sudah bantu murid-murid ya. Kita lihat di sebelah kanan itu, dia tahu bahawa telefon yang dicas apa? Lihat balik semula dalam draft yang di sebelah. Takkan dicas-cas. Jadi cikgu sudah pun tambah keimbuhan sebenarnya di situ. Dicas berlebihan akan ... rujuk balik draft yang sebelah kiri itu. Mudah saja kan? Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan dibentuk menjadi sebuah
perenggan. Perenggan inilah yang perlu kita hasilkan dalam penulisan nanti. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami dan juga menjelaskan isi ketiga ini dengan menggunakan draft serta ayat yang lengkap dengan sebaiknya. Seterusnya, ini ialah draft penutup karangan yang perlu murid huraikan untuk ditulis secara berperenggan dalam penulisan nanti. Maksudnya, di sini murid-murid perlu huraikan draft yang dinyatakan di sinilah, iaitu draft pada bahagian penutup karangan. Dan kita dapat lihat di sini draft yang pertama di tengah-tengah itu yang tulisan berwarna merah, memuji tindakan yang bijak. Oleh itu kita mahu menghuraikan ataupun kita mahu menjadikan ia sebagai satu ayat yang lengkap. Dan di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan huraiannya di sebelah kanan itu. Ibu Afifi ... dia kerana menunjukkan apa? Menunjukkan tindakan, sambunglah dalam ayat tersebut dengan menggunakan draft yang telah pun diberikan di sini. Seterusnya kita lihat draft yang kedua, patuh arahan keselamatan. Dan di sini kita mahu menghuraikan ataupun menjelaskan draft tersebut dengan menjadikannya sebagai satu ayat yang lengkap. Dan kita lihat di situ ya, mulai saat itu mereka berdua akan ... akan apa? Lengkapkanlah dengan draft yang sebelah kiri itulah. Dan seterusnya kita lihat draft yang terakhir, tidur dengan tenangnya. Dan kita lihat huraian untuk menjelaskan draft tersebut, iaitu ayat yang cikgu tunjukkan di situ. Cikgu sudah bantu murid. Pada malam itu mereka dapat ... Murid lengkapkanlah ayat ini dengan draft yang cikgu berikan di sebelah kiri itu. Mudah ke susah? Ya, bagus. Tentunya cikgu sudah membantu murid-murid ini dan murid-murid pastinya berasa mudah dan senang untuk menjadikan draft ini sebagai satu ayat yang lengkap. Dan untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan menjadi sebuah perenggan dalam penulisan. Dan diharapkan murid-murid dapatlah memahami dan menjelaskan draft bagi penutup karangan ini dalam bentuk ayat yang lengkap dengan sebaiknya. Kini, tiba masanya, mari kita menulis sebuah penulisan mengenai siap siaga sebelum tidur secara berperenggan. Murid perlu rujuk draft yang telah dihuraikan menjadi ayat yang lengkap dalam slide aktiviti 2 tadi ya. Tuliskannya dalam buku penulisan. Maksudnya, untuk tugasan ini, murid perlu tulis sebuah karangan yang bertajuk siap siaga sebelum tidur. Dan murid-murid perlulah merujuk semula slide aktiviti 2 yang telah kita bincangkan tadi ya, iaitu ayat yang lengkap bagi menghuraikan dan juga menjelaskan draft-draft yang tulisan yang berwarna merah tadilah kan. Bagus. Dan di sini cikgu sudah nyatakan satu bentuk cara penulisan karangan lah, iaitu di sini sudah dinyatakan pendahuluan dan juga isi satu. Dan murid-murid hanya lengkapkan perenggan yang ketiga, perenggan keempat dan perenggan yang kelima. Perenggan yang ketiga, murid-murid dapat lihat di sebelah kanan itu ya, yang berwarna merah. Murid-murid rujuklah isi 2. Isi 2 tadi dalam slide aktiviti 2 tadi. Murid tulislah semula ayat tersebut untuk dijadikan sebagai satu perenggan. Dan perenggan yang keempat iaitu P4, murid-murid perlulah rujuk isi yang keberapa? Isi yang ketiga. Pandai. Isi yang ketiga tadi dapat di mana? Dapat murid-murid rujuk semula dalam slide aktiviti yang kedua tadi yang kita bincangkan tadilah. Dan ayat-ayat inilah untuk kita jadikan sebagai satu perenggan.
Dan yang terakhir di sini, P5 perenggan yang kelima sebagai penutup. Penutup ini murid rujuklah dalam draft penutup tadilah dalam slide aktiviti yang kedua tadi. Murid perlulah menjadikan ayat-ayat yang telah kita bincangkan tadi untuk menjadi sebuah perenggan yang lengkap. Dan murid-murid perlulah dapat tulis penanda wacana yang dinyatakan di sini, iaitu selepas itu, kemudian, akhir sekali pada awal setiap perenggan. Dan murid-murid perlulah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.